Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Hai, Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga sahabat semua sihat-sihat. Tengah buat apa tu? Hai. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua sebab ramai yang tanya saya, ada yang DM saya dekat TikTok, YouTube, okey. Bagaimana kita nak tukar pasu? Sebab sebelum ni pun saya pernah buat video cara-cara kita tukar pasu. Sebab kadang ada yang tak berapa faham, mungkin video saya tu kurang jelas, kurang faham. Okey, saya buat video lagi cara-cara kita nak tukar pasu yang betul. Selepas kita tukar pasu tu, pokok tak rosak, pokok tak mati. Minta maaf ya semua sebab bising sikit kata pasal saya. Biasalah orang buat projek besi kan. Jom tonton video saya. Okey sahabat semua, saya nak kongsikan hari ni untuk sahabat semua. Sebab ada yang tak faham, ada yang macam kurang faham. Tapi kalau sahabat semua macam tak berapa faham kalau saya buat video, boleh terus WhatsApp saya. Boleh terus WhatsApp saya, boleh tanya. Kalau ada yang berminat nak beli media poros, media untuk campuran tanah, boleh WhatsApp saya juga. Okey. Kalau WhatsApp tu dia lebih senanglah untuk yang tak berapa faham. Tapi ramai yang WhatsApp saya, yang telefon saya yang dah lebih berumur dari saya lah. Macam makcik-makcik, ada yang pangkat nenek pun ada. Tapi seronok berkawan dengan sahabat-sahabat dekat YouTube. Walaupun saya kenal dari YouTube, saya kenal dari WhatsApp, Alhamdulillah. Semua customer saya tak ada yang bermasalah. Alhamdulillah. Barang pun selamat sampai. Ada yang berkali-kali repeat order, ada yang datang rumah saya, ada yang dari jauh, kadang Kelantan, Melaka, datang terus ke rumah saya. Sebab dia nak tengok tanaman saya. Tapi taklah besar sangat kebun saya ni. Sekangkang kera je. Dulu luas sampai belakang. Tapi saya nak tanam sayur dekat belakang tu. Sikit demi sedikit lah saya tanam sikit-sikit. Sama jugalah dengan tanaman pokok-pokok saya ni. Saya tak beli sekali harum. Saya beli bertahun-tahun lah saya kumpul. Dekat 6 tahun, 5 tahun macam tu lah sejak saya pindah rumah sendiri. Dulu rumah sewa tak banyak pun. Sikit-sikit je. Kadang saya tanam dekat rumah ayah saya. Sebab ayah saya pun minat dengan tanaman. Demam-demam pun ingat pokok lagi. Kadang demam minta tolong siramkan pokok kat rumah dia. Macam tu lah. Macam tu juga saya. Kalau sakit pun gagahkan juga untuk siram pokok. Yang penting siram. Kalau kita tak membajik apa, yang penting siram. Tapi kalau hujan, Alhamdulillah kita tak perlu siram. Memang kita tak rasa tenang kalau kita tak siram pokok. Okey, hari ni kita nak berkongsi dengan sahabat semua. Video pendek je lah. Yang penting sahabat faham. Sebab ada yang tanya saya, kenapa selepas kita tukar pasu tu pokok dia mati? Kadang mati sampai kering kontang. Okey, senang je cara kalau kita nak tukar pasu. Yang penting kita jangan usik dia punya bahagian akar. Kalau kita usik lagi kan potong. Sebab nanti kita terpotong dia punya akar besar. Bila terpotong akar besar, bermasalah lah nanti. Takut masalah dekat situ. Bukan apa. Nanti besok-besok dia akan terkulai layu lah. Mati. Masalah pada tanaman. Okey sahabat semua, cara-caranya mudah saja.
Saya akan tunjukkan dengan sahabat semua dari awal dan akhir bagaimana. Okey, saya ada pokok kemoyang kat sini. Pokok ni saya ada jual sahabat semua. Kalau berminat boleh WhatsApp saya, di awal video ada nombor WhatsApp saya. Kemoyang. Yang ni kemoyang biasa, dia batang merah, kemoyang biasa. Kemoyang ni ada banyak jenis, ada kemoyang hijau, ada kemoyang kuning, ada kemoyang hitam. Kalau kat saya ada tiga kemoyang. Kemoyang hitam, kemoyang biasa dengan kemoyang hijau. Tapi hijau tu daun dia tu agak unik sikit. Dia ada celoreng-celoreng kuning. Jap saya tunjukkan. Kebetulan ada di depan. Okey sahabat semua. Yang ni nampak. Dia macam hijau tapi ada celoreng-celoreng kuning. Perasan tak sahabat? Dia macam ni. Dia punya batang tak sama ya. Batang dia batang hijau. Yang ini tadi batang dia merah. Okey, kemoyang hitam pula tak sama. Jom saya nak tunjukkan. Kemoyang hitam macam ni. Dia tak bulat, dia macam love sikit. Nampak? Batangnya sama, warna hijau, tapi dia ada macam belang-belang lah dekat batang dia tu. Nampak? Ni kemoyang hitam pun ada anakan juga. Ada dalam 3 pasu, nampak? Ni kemoyang hitam. Kemoyang biasa pun ada stok juga. Okey, jom berbalik kepada cerita kita tadi. Untuk kita tukar pasu untuk pokok yang jangan stres selepas kita tanam, jangan mati. Senang je caranya sahabat. Yang penting sahabat jangan kacau sangat akar dia. Sebab ada juga customer saya tu, dia potong akar dia. Bila dipotong akar, sebab untuk pokok ni dia ada akar tua ataupun akar yang dah lama. Bila kita potong, kalau akar yang kecil-kecil halus tu tak apa lagi. Tapi jangan kita terpotong akar yang besar. Sebab ada yang tak pandai nak potong akar, takut nanti pokok akan mati. Nanti saya akan tunjukkan gambar dekat bawah ni. Ada customer saya, dia potong akar dia. Memang akan mati pokok. Sebab akan stres. Saya pun kadang-kadang saya jarang sentuh dia punya akar. Sejak saya pakai Hormos ni, okey, siapa berminat boleh beri sepaket RM5. Ini media untuk kita campur dengan tanah. Jadi nanti tanah kita akan jadi poros. Kita tak perlu guna tanah banyak. Cukup kita pakai Hormos yang banyak, tanah kurang, pokok boleh sihat. Bila banyak tanah terlampau padat, pokok memang susah nak akan hidup. Dia sekejap saja. Nanti 2-3 bulan dia tak akan membesar macam tanaman saya. Sebab saya memang dah cuba dulu pakai tanah biasa. Memang pokok akan mati tak lama. Pokok tak akan membesar macam tanaman saya sekarang. Memang tak akan membesar. Ada je masalah. Bila basuh je dia punya akar tu busuk. Okey, ni media kalau sahabat berminat boleh beli. RM5 saja. Belum siap pos lah. Kalau pos pula ikut berapa pack kita ambil. Sebab setiap pack tu ada dia punya berat. Okey. Satu pack ni 600 gram. 400 gram. Okey. Ini pokok yang saya nak tukar pasu. Okey, saya nak ajar dengan sahabat semua. Okey, kalau pakai media Hormos, tengok akar dia cantik. Nampak terkeluar. Memang dah terbukti sangat Hormos saya ni. InsyaAllah, dengan izin Allah, tanaman-tanaman sahabat semua akan sihat. Tapi kena ada caranya lah. Ini masa saya ambil dari pokok tu, selepas saja saya ambil dari pokok, saya akan rendam dekat dulang macam ni. Tak kisahlah dulang tempat letak cawan ke, yang penting air tu boleh bertakung. Tapi air bertakung tu kena paras bawah sini. Macam ni lah agak-agak. Okey, paras sini. Jangan air sampai setengah macam ni. Sebab air kalau sampai setengah macam ni, dia akan basahkan akar. Bila akar tu akan
terendam dengan air yang banyak. Kalau boleh sikit je. Sikit ni untuk kita cepatkan akar tu membesar, cepat akar tu keluar. Nampak sampai terkeluar pasu. Sepatut kalau macam ni saya dah boleh tukar pasu, tapi ini untuk saya jual, saya tak akan tukar pasu besar. Sebab kalau tukar pasu besar, pokok akan membesar. Saya memang kalau jual besar macam ni. Ada juga yang ambil besar, boleh je saya packing. Tapi kadang kebanyakannya customer saya suka ambil anakan macam ni. Ni ke moyang. Nampak akarnya sihat dan putih. Akar kalau sihat macam ni, bagus untuk tanaman kita. Okey, bagus untuk tanaman kita. Nampak. Okey, untuk kita tukar pasu pula, cara-caranya, okey, kita ambil dan keluarkan. Ini saya tunjuk saja dengan sahabat semua. Saya tak tukar pasu. Okey, saya nak tunjukkan cara-cara macam mana. Okey, kalau pakai hormon 1, kita nak tukar pasu pun mudah dan senang. Okey, untuk yang memang pakai hormon saya, kita tak perlu buang pun tanah yang lama. Kita terus je boleh masuk ke pasu yang lain, tak perlu buang tanah. Untuk yang siapa pakai hormon yang beli dengan saya lah. Kalau untuk sahabat-sahabat yang memang dah menggunakan tanah biasa, okey, sahabat nak tukar pun boleh, tak tukar pun boleh. Tapi pastikan jangan terkena akar. Tapi kalau untuk sahabat-sahabat semua yang tak berapa pandai, takut-takut nak tukar pasu, kena belajar juga. Kena belajar juga untuk tukar pasu dengan taktik yang betul. Okey, kalau saya, okey, kebaikan hormon ni pula, kalau kita nak tukar pasu, just kita tarik aja, dia dah terkeluar akar. Nampak? Tak payah kita nak susah-susah korek-korek, tak payah kita nak ketuk-ketuk. Senang je dan mudah. Kebanyakannya kalau guna hormon dari saya ni, semua pokok, tak kisahlah pasu kecil ke, pasu besar ke, senang je kita nak tukar pasu. Just kita tarik, nampak? Cantik je kejadiannya. Akar pun cantik. Kalau saya cuci ni pun semua, akarnya cantik, bersih. Jaranglah kalau pakai media tanah poros ni ada semut, cacing, masalah yang lain. Akar akan sihat. Nampak, akar akan sihat. Kalau ada semut ke apa, akar tak akan sihat macam ni. Nampak, akar memang sihat. Ini akar yang terkeluar. Okey, cara mudah dan cara yang senang. Okey, sahabat nak tukar ke pasu yang agak besar sikit, okey, sahabat cuma buat, okey, jangan sentuh di bahagian akar, jangan usik-usik, jangan buanglah tanah yang sahabat nak pakai itu untuk tukar ke pasu yang lain. Just sahabat semua masukkan je dalam pasu. Okey, kalau sahabat nak masukkan dalam pasu yang sahabat nak pakai tu, sekejap saya ambil pasu yang besar sikit lah, contoh biar. Okey, contoh yang ini tadi kita pakai pasu yang kecil, sekarang kita nak tukar pasu. Okey, untuk kita tukar pasu tu, okey, ini pasu yang baru kita nak tukar. Ini pasu yang lama. Ni pasu yang lama untuk kecil, ni yang besar. Okey, kalau kita kerap tukar pasu, ikut step by step yang kita nak pakai. Okey, kalau sahabat nak besar macam tanaman saya, sahabat kena ikut step by step tukar pasu. InsyaAllah pokok akan sihat. Sebab akar dia dah terkeluar, bermaksud dia nak tempat yang lebih luas, tempat yang lebih besar. Kalau pokok-pokok yang saya nak jual, memang saya tak akan tukar pasu. Saya akan letak je dekat takungan air tu, dia akan keluar akar dengan cepat. Bila memang saya tak akan tukar ke pasu yang besar. Okey, memang saya letak macam ni aja. Lepas tu bawah takungan air. Okey, kalau untuk media hormus ni, kita tak kisah pun rendam dekat air, sebab dia tak akan becek macam tanah yang kita guna tanah penuh tu lah. Yang ini dah dia ada campuran. Terbukti ya, hormus tu sihatkan akar. Nampak, akar pun sihat, nampak keluar cantik je. Sebab ramai yang tengok dekat video saya tu, saya tukar pasu, dia orang tengok akar, dia orang siap cakap akar sihat. Sebab saya tunjuk dari
Mula-mula saya korek pokok sampai saya tarik, akar dia memang cantik. Okey, untuk pokok-pokok yang sihat kena media tanah yang bagus. Baja bagus macam mana pun, kalau tanah tak sihat, tanah tak betul, pokok tak akan menjadi juga. Okey, jom kita nak tukar pasu. Okey, yang paling penting kita nak tukar pasu, jangan usik di bahagian tanah, jangan usik akar, jangan potong akar. Itu untuk yang tak berapa pandai untuk tukar pasu. Ada je yang expert. Macam saya, bukanlah expert sangat lah. Kadang-kadang saya potong je akar-akar yang dah terlampau banyak. Tapi kita tahu akar yang mana yang kita boleh potong, akar yang mana kita tak boleh potong. Ada akar yang tunjal dia, akar tua dia, memang kita tak boleh usik. Kalau kita salah usik, pokok akan menguning. Okey, nak tahu macam mana dia boleh stres selepas kita tanam tu. Sistem-sistem stres untuk pokok yang selepas kita tanam tu dia akan mati. Okey, sistem yang pertama, dia akan menguning daun dia, akan layu, lama kelamaan memang dia tak akan naik daun baru. Tu dah nampak dia stres kat situ. Lepas tu satu, kalau kita tersalah bagi baja pun pokok akan menguning. Kalau kita letak tempat panas pun akan menguning. Kalau kita letak dalam rumah tak kena panas, tapi media tanah terlampau basah pun boleh menguning. Pokok menguning ni ada banyak sebab. Untuk ada juga. Tapi saya pernah ada buat video kenapa daun menguning. Ada juga saya buat video, boleh scroll tengok video-video saya yang lama-lama. Video-video saya yang lama-lama tu banyak. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak berapa faham. Saya akan buat video baru untuk sahabat-sahabat tonton. Okey, terima kasih pada yang sokong video saya. Terima kasih banyak. Okey, sahabat semua. Okey. Yang tadi kita dah cakap, jangan sentuh di bahagian tanah, jangan sentuh akar. Kita tak perlu buang pun tanah yang ada di, okey, just kita letak sahaja. Okey, kita tambah dulu separuh dalam pasu yang besar ni. Tengok lubang banyak. Kebaikan lubang banyak. Okey, nanti video akan datang saya akan buat pentingnya untuk pasu. Untuk lubangkan pasu tu penting. Okey. Dan itu video yang lain, nanti saya akan cerita juga pasal pasu juga. Penting juga untuk pasu. Okey, saya suka menggunakan lubang yang banyak. Kenapa? Tunggu next video saya. Okey. Kita dah tuang nanti tanah separuh. Just kita masukkan aja. Tak perlu usik apa-apa. Tak perlu buang tanah yang lama. Okey, tak perlu usik apa-apa, tak perlu buang tanah yang lama. Tapi kalau pakai hormos memang tak perlu langsung buang tanah yang lama. Hormos yang saya cakap ni tadilah, hormos yang saya jual ni tadi, tak perlu buang tanah yang lama. Sebab lagi lama kita simpan, dia jadi baja. Tu tanaman saya memang saya tak pakai baja apa-apa. Cukup sekadar saya pakai hormos yang saya buat ni. Sebab hormos ni pun dah macam baja organik juga. Sama juga macam kita perap-perap barang-barang dapur, buangan barang dapur. Dia sama juga macam tu. Okey. Bila kita dah letak pokok tu sebiji terus ke dalam, kita tak sentuh apa-apa, kita tambah tanah dan dah siap. Macam tu paling senang. Kalau tak nak pokok kita stres. Okey, untuk tukar pasu yang betul. Okey. Sebab ramai sangat yang WhatsApp saya bertanya soalan yang sama. Kenapa selepas tukar pasu pokok saya mati? Kenapa selepas saya tukar pasu susah nak naik daun baru? Dan ada yang tanya saya, bila saya tukar pasu, masa beli tu mula-mula cantik merimbun. Dia dah merimbun, dia tukar pasu baru, pokok mati terus. Sebab itulah jangan usik tanah dia. Satu, untuk yang tak berapa pandai ni lah, yang tak tahu mana akar yang perlu, mana akar yang sesuai untuk kita potong. Tak semua akar kita boleh potong suka-suka. Sebab kita tukar pasu tu pun dia dah stres, lagi sahabat buang akar dia, lagi tambah dia stres.
Pokok pun boleh stres juga. Bukan manusia je boleh stres. Pokok pun boleh stres. Okey, sahabat semua, itu je untuk perkongsian saya kali ni untuk kita tukar pot. Saya pun memang tak pernah buang. Sebab saya pakai humus kan, saya tak pernah buang media tanah. Memang saya nak tukar, tak kisahlah pasu besar ke, pasu kecil ke, saya akan buat macam ni. Saya masukkan sahaja. Lepas tu dah siap dah kita tukar pasu. Senang aja, tak payah nak rumit-rumit. Kalau ada yang berminat, boleh beli media tanah saya ni. Media Hormos, satu pack RM5. Tak termasuk postage sebab RM5 ni dah murah. Kalau tak termasuk postage, macam mana pula lagi saya, ya? Okey. RM5, saput-saputlah media poros saya. Saput-saputlah barangan kita. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ni. Kalau ada yang tak faham tentang tanaman, boleh WhatsApp saya akan buat video ataupun terus direct tanya saya sendiri. Saya boleh jawab mana yang saya tahu dengan share, mana yang dah pakai media hormon saya. Kalau ada yang tak menjadi ataupun menjadi, boleh WhatsApp saya. Sebab kadang-kadang ada yang tak betul, ada yang betul. Okey, kena berhati-hati bila kita nak campur tanah. Itu yang paling penting. Macam contoh, beli hormos 2 pack tapi nak banyak, guna tanah banyak-banyak, tak boleh juga. Dia kena guna ikut misbah yang kita campur tu. Contoh, 2 pack hormos campur dengan 1 pack tanah yang pack kecil. Kalau nak pakai separuh pack tanah pun lagi boleh. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.